bakat boleh jadi lah situ kan. Kan saya pergi tournament, orang lain sampai sana berlari lah, bersenam, saya tak, dengan seluar jeans dengan t-shirt sakut. Lepas tu masuk ring. Dan pengakuan pasal YouTube kan, dia tak ada hal bebas kan. Saya sakut berumur 10 tahun. Kan, jadi saya pergi dekat hujung dewan. Bapak tak tahu? Bapak tak tahulah. Tahu memang kena gebat lah aku. Kan. Makan pada simpan. Kan. Sebab saya sakut pun gebat aku pak saya. Kan. Kan. Jadi saya tak training, saya tak apa pun. Saya nak lawan, baru salin baju, masuk saya lawan. Terus lawan. Dan saya lawan, saya menang. Baru saya macam tak mencabar. Kita ni kalau ada cermin, banyakkanlah guna untuk melihat diri kita daripada kita gunakan untuk melihat orang lain. Ya kan, seko ikan siakap, seko ketulang lah, ambil pelap, ada pakai mangga, tiba hige selelok, panaskan kuali, apalagi baringkan dia dalam kuali itu, biar sampai agak air dia mengering. Apalagi nilam sos ke dalam ikan siakap, bukanlah mangga-mangga itu, letak rayasan sedikit, dah siap. Okey, kita kembali ke bahagian ketiga. Banyak cerita yang best ni. Kita tadi masa tengah berehat cerita. Tak apa. Kita teruskan dengan filem. Ada nak tanya? Ada. Sila. Okey, Lieutenant Adnan, macam mana abang boleh jadi koreo aksi untuk filem Lieutenant Adnan? Filem pertama abang jadi koreo kan? Bukan. Bukan ah? Bukan. Tu salah information tu. Tapi koreo tu betul lah. Bukan. Bukan juga. Okey, dia mungkin ada orang yang tersilap dengar. Okey, dia macam ni. Sebenarnya dalam filem pertama yang saya terlibat, Lieutenant Adnan. Okey, dalam filem tu, itu pertama kali saya membuat stunt dalam filem. Sebelum tu saya main dalam drama, main dalam tele, bukan filem. Jadi filem pertama saya terlibat sebagai stuntman adalah filem Lieutenant Adnan tahun 1999. Sebab dalam filem tu dia punya koordinator action apa semua, kalau tak silap saya masa tu termasuk untuk pyro semua tu arwah Abang Ramli Darus. Jadi yang mengkoordinat segala action tu adalah department dia, dan juga ada lebih kurang 5 ke 6 orang pegawai tinggi dalam Angkatan Tentera. Dia orang yang mengkoordinat. Saya hanya sebagai salah seorang pembantu stunt master. Saya dengan Fauzi Nawawi masa tu. Kami assistant. Abang tak terlibat sebagai pelakon pun lah. Tidak. Stunt saja. Tapi adalah saya berlakon, adalah satu dialog dalam tu. Dalam scene perang. Masa tu pun dalam cerita tu pun Abang Long maknanya Abang Aziz Osman, dia pun tak tahu sebenarnya saya berlakon dalam tu. Tak tahu. Dia tak tahu. Jadi masa saya berlakon Kampung Pisang Bersiri dengan dia, saya cakap, "Bang, saya pernah berlakon dalam Lieutenant Adnan." "Wah, iya ke Meng? Kat mana kau?" Saya kata, "Abang pergi tengok balik." Saya semua dia tu. Abang pergi tengok balik dekat scene perang ujung-ujung tu. Dia cari, dia kata, "Meng, aku nampak kau." Dia WhatsApp saya kan, "Meng, aku dah nampak kau, Alhamdulillah." Kan? Sebab masa tu dia bercakap dengan saya pasal filem Gran. Dia kata dia suka dengan filem Gran, gini-gini apa semua. Jadi tu saya kata, "Bang, sebenarnya saya pernah berlakon bawah abang." Itu dia terkejut lah. Itu cerita dia. Untuk Lieutenant Adnan tu, saya bukan koordinator, saya bukan koreografer, saya hanya salah seorang stuntman. Kalau dari segi tugasan atau pangkat, saya hanyalah assistant kepada stunt master yang menjaga budak-budak stunt daripada pihak tentera. Itu sahaja. Jadi betulkan balik siapa tulis kat Wikipedia tu. So, macam mana abang terlibat dengan filem Adnan tu, macam mana abang boleh share tak experience kesusahannya? Maksud tu kan semua practical effect kan, buat betupan apa semua, kalau boleh share. Okey, apa yang menariknya sebenarnya dalam filem Lieutenant Adnan tu, itu pertama kali saya terlibat dalam pembikinan filem, dan alhamdulillah saya dapat terlibat dalam pembikinan filem yang sangat besar. Okey, pada masa tu projek tu ditaja oleh Kementerian Pertahanan. Ditaja? Ya. Jadi pertama kali kami ni bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi dengan kekuatan orang yang besar.
Maksudnya sekali bergerak kurang-kurang 100 truk. Sebab masa tu ada 2 site ekstra kan, maksudnya untuk askar Melayu dan askar Jepun. Askar Melayu saja daripada pihak tentera provide 1000 orang. Askar Jepun pun daripada pihak tentera provide 1000 orang. Ramai. Ya. Dan pertama kali juga saya dapat merasa pada zaman tu lah, zaman tu susah kan nak dapat barang. Betul. Pertama kali saya dapat rasa bahan-bahan pyro daripada Fort Century. Pyro tu macam mana bang? Maknanya letupan bom, efek tembakan kan. Jadi sebelum ni kita memang buat sendiri. Jadi buat sendiri ni ini daripada Fort Century. Mungkin orang sekarang pun ramai dah tak kenal Fort Century. Filem lah punya ni kan, studio kan. Dia salah satu studio perfilman dulu yang sama hebat dengan apa ni, Universal Studio lah apa semua kan. Tapi dah tak ada lah, Fort Century tu dah tak popular. Bukan tak ada, dah tak popular. Sebab Disney dah naik, Universal dah kuat. Lepas tu apa yang gambar singa menganga tu kan banyak kan. Jadi Fort Century ni orang tak apa kenal. Dulu pun orang ingatkan Fort Century ni hanya mengeluarkan filem. Rupanya dia juga supplykan bahan-bahan untuk pyro. Jadi masa tu dapat rasa lah macam mana safety-nya. Sebab bom-bom daripada tempat dia orang ni hebatnya lah, kita memang boleh pijak atas bom tu pun tak efek, berdiri sebelah bom tu pun tak efek. Kalau sendiri punya, kalau Malaysia yang buat memang hancur. Kalau dulu lah. Sekarang ni pasal dah ramai. Sekarang ni dah ramai kita punya penggiat-penggiat dalam bidang pyro ni atau bidang stun ni, dia orang dah belajar. So banyak lagi, dah banyak pun kita punya bom-bom yang selamat. Letupan tu nampak letupan, tak efek. Tak. Dia ada. Sebab tu yang kadang-kadang orang tak percaya because of orang dengar bunyi. Kan. Padahal bunyi itu kita faham ditaruh kemudian, sedangkan dekat set bunyi tak sekuat itu pun. Kan. Sebab tu dia orang memang minat dan dia orang buat kajian. Contohnya dia orang nak efek bom yang keluar macam cendawan. Dia ada teknik dia. Dia akan naik tegak, dekat atas tu baru terserak. Macam nuklear tu. Yes, kadang ada naik satu, kat tengah ada pula kan. Tu dia ada teknik-teknik dan dia orang memang sangat mengkaji lah benda-benda ni berbanding dengan kita. Jadi itu antara yang orang kata apa, pengalaman yang sangat bagus lah pada saya waktu itu. Kita dapat rasa ini barang yang berkualiti. Tetapi dari segi safety waktu tu, dari segi masuk safety ni padding sangat kurang sebab tahun 90-an ni tak banyak equipment. Paling-paling dapat pun singgat orang main bola. Itu paling hebat lah. Sedangkan zaman saya mula-mula main stun dulu, tak ada padding langsung. Kadang-kadang bila kita berentak tu, yang nak buat padding tu pakai apa tau? Kotak je. Potong kotak 3-4 lapis. Masking tape bos. Masking tape kat tangan, nak belaga tangan ni kan, nak elakkan cedera kan dalam zaman tu. Tapi bagusnya zaman tu, walaupun equipment kurang, budak-budaknya berani. Berbeza pula dengan sekarang, equipment tinggi, minta maaf kan. Ramai budak-budak stun yang takut. Zaman tu kita suruh terjun bos. Kan. Sekarang kalau cakap siapa nak terjun tingkat 2 ni, semua dia tulis kiri kanan. Buat. Zaman saya tak tahu lagi apa jadi ni. Koordinator kan bagi tahu, okey siapa nak terjun, semua kan. Semua nak buat. Semua nak buat. Lepas tu dia okey you. Kita naik atas baru menyesal. Alamak tinggi. Tapi dah nak, sebab apa kita sanggup? Sebab dulu kita berlawan secara positif. Dulu maksudnya kalau saya terpilih hari ni terjun, balik saya boleh belagak. Kata terjun. Kata terjun. Ada motivasi. Dia berseronok begitu. Jadi zaman tu jiwa kami macam tu. Cuma zaman ini budak-budak mungkin je lah banyak kefahaman tentang kesihatan. Kadang-kadang bila kita tidak memahami dengan sebenar-benarnya, menyebabkan kita takut. Takut cedera. Semua takut. Sedangkan kita tahu buat stun ni memang benda yang berbahaya. Betul. Sebab itu kita kena tahu teknik, kena banyak berlatih supaya kita dapat. Patut dah tahulah benda tu, kau dah nak jadi stuntman. Nama yang stun pun dah tahu apa dia. Supaya kita dapat menjaga keselamatan diri lebih baik. Tapi pasal budak sekarang ni dia malas training. Budak-budak kita ni yang bagusnya tu, hebatnya adalah berani tu ada.
Tapi ilmu tu kurang. Itu yang kadang main buat saja, tapi awak tak berlatih. Itu yang injured tu. Itu yang banyak cedera kan. Itu sebab dia. Macam saya, alhamdulillah nasib saya baik. Nasib saya baik maksudnya sebelum saya menjadi stuntman, saya seorang yang gila berlatih. Jadi dari segi kondisi badan saya secara tidak langsung sudah bersedia untuk menerima kesakitan. Sebab itu saya boleh buat stunt yang mungkin lebih sedikit daripada kawan-kawan lain. Itu saja. Bukannya ada apa-apa, kebetulan nasib saya baik. Macam stunt abang yang paling bahaya abang pernah buat apa? Okey, stunt ni kalau cakap kita pun faham semua bahaya. Tapi kalau kata saya lebih suka mengkelaskan pada yang hampir meragut nyawa. Okey, stunt yang paling nampak senang sebenarnya tapi paling hampir meragut nyawa saya adalah stunt yang saya buat dalam filem Langgar. Okey. Filem Langgar tu saya kena pukul, jatuh dalam lubang setinggi 11 kaki. Tak ada padding, tak ada tilam. Tilam tak ada? Tak ada. Okey, jatuh saja terus ditindih di tanah. Dan memang saya tak boleh bernafas betul masa tu. Kambus dengan tanah? Ya. Mana saya jatuh, bab terus dia tuang tanah satu bucket daripada Si dengan hand Isaac tu kan? Ya. Sebenarnya nampak simple dalam babak tu, tapi sebenarnya itulah stunt yang memang hampir-hampir meragut nyawa saya. Berapa lama bang? Tak lama pun, tapi ini yang saya nak ceritakan kat sini adalah permainan dengan tanah. Berat tu. Tanah ni bila dia pegang kita memang tak boleh gerak, sebab tu ingat-ingatlah mati. Bila kat dalam tu memang ya Rasulullah kan, dia punya, saya tak boleh bernafas langsung. Yalah. Tak boleh bergerak langsung. Bayangkan satu bucket ni. Satu bucket besar mana? Banyak mana? Bucket beho tu. Satu beho tu. Satu bucket tu sikit tu. Itu sikit. Bayangkan dah katuk habis semua. Mana satu beho tu alahai baru tutup kita punya badan saja, belum tutup semua. Jadi dia punya pegangan berat dia tu, saya tak boleh gerak dan tak boleh bernafas langsung. Okey. Jadi bahayanya adalah saya baru saja, orang kata kita baru jatuh daripada ketinggian 11 kaki. Landing tu kita baru mengeluarkan nafas, belum sempat tarik nafas. Dan benda tu dalam satu shot. Satu shot tu mana kamera daripada atas turun, bam, saya jatuh, bam, tanah masuk, pergi ke Hanazek. Masa tu lah dia orang berlari turun korek. Dah lah, itu first time lah, tak pun experience yang first time lah kan? Experience yang pertama kali. Mana terkejut lah, panik lah. Tak, saya tak panik sebab saya tahu kemungkinan, cuma tidak rasa. Kita dah berteori lah. Yes, sebagai stuntman mesti kena ada imajinasi tu, mesti kena fikir kebarangkalian. Kan, cuma kita tak rasa macam mana dia, tapi bila pop, Allah tapi ada benda kelakar tu. Ada cerita saya ni banyak kelakar, jangan risau. Jangan risau. Kelakar dia sebenarnya saya berani buat tu pertama kerana bulan puasa. Kalau mati, kata bulan puasa, alhamdulillah. Jadi saya kata kalau mati pun okey. Ada niat dah, kan, itu antara kiraan tu je. Mana okey kalau mati pun bulan puasa, okey alhamdulillah. Kan. Dan sebab sebenarnya untuk babak itu saya tidak dibayar. Tak dibayar, bang? Tidak dibayar. Okey, tidak dibayar dengan rela. Saya sanggup. Sebab masa tu pengarah Sin Rafish. Okey, Sin ni salah seorang kawan saya. Jadi dia ni orang yang punya semangat yang tinggi. Jadi masa tu dia bercerita dengan saya lah. Dia kata sebenarnya babak ni aku nak buat macam ni, tapi aku tak ada bajet, Meng. Aku tak ada bajet. Jadi aku tak boleh lah, Meng, buat macam ni. Aku terpaksa lah buat dia potong-potong. Sebab aku tak nak, Meng, benda bahaya. Jadi saya tengok dia bercerita. Saya ni jadi suka kepada orang yang bersemangat. Jadi saya kata dengan dia, brother, betul kawan nak macam ni? Kalau dapat benda macam ni, filem awak boleh lebih baik. Dia kata, harap macam tu lah, Meng. Kalau dapat memang cantik lah, Meng. Maksudnya mungkin dari segi penonton tidak tahu, tapi dari segi orang pembikin filem akan nampak bahawa ada, aku kata, wow element dalam filem tu. Jadi saya kata dengan dia, okey brother, dah jangan pening-pening, saya turun. 2 kali tau saya jatuh tu. 2 kali? Ya, sebenarnya. Sebab kali pertama tanah lambat. Jadi dikorek balik. Sebab jadi kali pertama tu tak kena tepat. Jadi tanah pun lambat. Timing tu sebab kamera tu one shot kan. So kalau kamera dah nak keluar, tanah baru masuk, tak cukup cantik. Tak cantik. Jadi dikorek saya balik. Buat lagi sekali.
2 kali aku terjun. Nah, okey. Terjun satu hal dah kan? Terjun satu hal dah kan. Dari latih kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, stunt yang pada saya sangat berbahaya untuk diri saya dalam filem 2 kalimah. 2 kalimah? Filem tu tak berapa popular, tapi saya suka nak buat. Dalam 2 kalimah tu, hero dia Saidi Sam dengan Dora Danish. Okey, dia ada yang kurus tu bukan. Tak, dia jadi cacat dalam dia akhirnya dia pasal cerita tu dia mengisahkan pasal dia macam kena sumpah. Bukan sumpah. Dia sebenarnya cerita tu lebih menceritakan tentang orang kata apa, balasan daripada Allah kalau awak melakukan perkara-perkara yang salah. Jadi saya dalam cerita tu seorang pengamal ilmu hitam. Pengamal ilmu hitam yang mana saya pukau bini orang. Location dekat Terengganu tu. Terengganu, yes. Kan. Jadi bila saya ni bawa lari bini orang kampung datang serang, dia bakar rumah saya. Jadi masa dia bakar rumah saya tu, saya ni macam nak menyelamatkan lah saya punya segala patung, segala ilmu-ilmu kat dalam tu. Itu yang saya masuk rumah terbakar tu. Jadi nak dijadikan cerita, masa masuk tu saya sebenarnya hanya ada dalam jarak masa 5 ke 6 saat saja untuk keluar. 5 saat dia. So rumah tu tak besar sangat sebenarnya. Rumah tu pun tak besar sangat, lebih kurang separuh daripada rumah saya ni je. Okey, jadi cuma kebetulan waktu nak membuat itu ni memang betul-betul Allah lindung. Waktu kita nak buat stand kena banyak serah diri pada Allah. Okey, kadar angin pada waktu tu kuat. Kan itu semua kena kira sebenarnya. Pada mula kita kira dah cun dah. Mana okey, angin bertiup lebih kurang macam ni kan. Tapi ialah kuasa Allah. Yalah. Sewaktu dah roll tu tiba-tiba angin ni berpusing. Bermakna dia tak pergi ke mana-mana. Jadi kalau awak tengok balik cerita tu ataupun ada rakaman dia kan, saya ada rakaman tu dekat YouTube ke dekat ni banyak saya keluarkan. Awak boleh kira daripada saya masuk sehingga api tu marak lebih kurang 5 ke 7 second macam tu. Kan. Jadi masa bomba yang datang untuk mengawal tu pun, bila saya keluar tu, bila dia orang tak jumpa saya sebenarnya. Dia orang ingat saya dah hangus lah. Sebab dia tak nampak saya keluar. Sebab bila saya lompat keluar tu, betul-betul api tu naik. Zoom. Cantik lah. Jadi orang tak nampak. Yang nampak hanya budak saya yang jaga tilam kat belakang. So saya macam lagi 3 langkah tu, saya tak habiskan 3 langkah tu. Saya selangkah, saya fly terus. Tapi ini off camera yang keluar ni? Yes, off camera. Sebab kamera ambil dari depan saja. Saya lari keluar ke belakang. Kamera ambil dari depan dengan dari tepi. Tapi tak nampak saya. Jadi saya keluar saja, memang panas gila babi. Jadi saya terus bagi arahan dekat budak saya, tarik saya ke belakang. Jadi budak saya tarik dengan tilam tu, bawa saya lari. Jadi kita semua hanya ada beberapa second je bekerja. Kita bekerja dalam jarak saat pun macam tu efek. Bayangkan. Jadi saya melecur sedikit lah. Melecur sedikit. Melecur ini kerana ini yang saya selalu nak bercakap tu. Saya melecur tu kerana inilah permasalahan orang-orang kita, yang kita jangan bukan untuk condemn tapi untuk kita baik, untuk memperbaiki. Kena dengar arahan dalam waktu orang kata apa, penyusunan tu. So sebenarnya cerita dia, saya tidak menyalahkan juga budak tu. Cerita dia waktu saya menyusun untuk di mana api, di mana minyak, di mana molotov koktail, dalam tu ada 20 molotov koktail tau. Banyaknya. Ada 20 molotov koktail. Jadi di sudut ini ada 5, sudut ini ada 5, sudut sana ada 5 untuk saya lalu ni. Okey. Jadi saya dah susun segala-gala benda. Saya dah bagi tahu, okey, dekat pintu ni dalam jarak berapa kaki jangan ada minyak. Pintu ni pun jangan ada minyak. Sebab kita tahu minyak tu api tu dia akan pergi dengan ekor. Kalau awak taruh minyak sampai ke tepi ni, dia akan menutup pintu ni. So saya tak boleh masuk. Kalau awak tengok dekat dalam tu, memang dia dah tutup pintu tu, api tu. Sebab tu yang kena kat saya ni. Dan saya tak berbaju. Dia letak minyak ke bang? Jadi cerita dia, saya dah setting tu semua, dah cun. Dah cun dah. Tak tahu art director lupa maklum yang budak dia ada yang keluar beli minyak. Jadi bila kita dah clear set, apa semua dah ready untuk shoot, tengah-tengah setup last ni, mana saya nak basahkan baju, nak basahkan badan supaya menapis sikit bahang tu, saya nampak ada budak kat dalam rumah tengah siram minyak. Siram dengan tong. Bagi marak lagi. Jadi dia sudah kacau saya punya jalan, dia sudah tutup jalan masuk. Tapi benda dah roll.
Belum. Tapi benda dah set. Yalah. Kena buat je lah. Saya kata tak apa, saya buat juga. Jadi bila dah bakar tu, saya tak nak saya masuk. Sebab saya dah berjanji. Perangai saya pula, bila saya dah berjanji, saya buat. Kan. Jadi sedangkan masa tu, wakil producer pun, dia cakap, "Men, kalau kau tak masuk pun aku bayar." Dia kata. Saya kata tak. Saya tak nak ambil duit yang haram. Kan, maksudnya kalau orang bayar awak 2,000, kerja 2,000 lah. Kalau orang bayar 10,000, kerja 10,000. Jangan bayar 10,000, kerja 2,000, 8,000 tu haram. Pada pandangan saya kan. Jadi saya masuk. Alhamdulillah Allah lindung, dan alhamdulillah tak ada kesan kat badan saya. Memang melecur, tapi tidak dia bukan first degree. Untuk scene macam tu tak ada sapu krim ke bang? Sebenarnya ada, tetapi ni yang saya kata bajet. Bajet. Bila tak ada bajet, tapi saya ni tak, saya ada perkiraan saya yang mana saya yakin saya mampu buat, saya akan buat. Kalau saya tak mampu, saya tak mahu. Cuma tu saya katakan dia, inilah kenapa awak orang kena faham kenapa saya minta bajet itu. Sebab kalau ada gel ataupun semua, mungkin lain pula cara saya masuk. Mungkin orang kampung boleh baling saya masuk. Kan, ataupun saya mungkin boleh duduk kat dalam rumah tu, terbakar, lari keluar. Lagi dah mati. Yes. Tapi sebab bila saya minta bajet tu, dia kata terlalu mahal. Sedangkan dia orang tak tahu pada waktu itu gel untuk kebakaran tu 1 kilo, satu botol tu 1 kilo kan, botol macam dye tu kan, 12,000. 12,000 tu. Ya. Dan benda tu dia ada teknik banyak lah kan. Kalau waktu tengok orang yang berlakon main dengan api, dia selalu akan pakai baju tebal-tebal. Sebab dia ada safety dia lain. Okey, tapi tak apalah, sebab saya cuma nak katakan kat sini, sebenarnya kita mampu buat dengan bajet yang okey, tak payah mahal sangat, tak apa, tetapi harus punya perancangan yang bagus. Jadi saya pun bagi tahu kat diorang, cuma jangan disalahertikan, saya bukan sombong, bukan merasa diri hebat, tidak. Cuma saya kata kalau orang tidak cukup pengalaman, jangan benarkan. Betul. Saya berani buat kerana saya setelah menyediakan benda-benda safety yang saya tahu saya boleh kontrol. Kan, dan kenapa saya buka baju masuk dalam tu, dari segi gambarnya nampak lagi ganas kan, daripada pakai baju, buka ni masuk kan. Sebenarnya saya buka itu bukan nak tunjuk badan, bukan tunjuk handal, saya guna untuk safety. Baju saya sudah saya basahkan, so insyaAllah api tak masuk dalam jarak yang cepat. Tapi saya buka kerana saya tahu bumbung itu dibuat dari atap. So bila atap daun kering, itu yang lebih cepat akan terbakar. So dia yang akan jatuh dulu kalau saya lambat. Jadi untuk safety, saya harus tutup kepala. Sebab itu saya buka baju basah saya tu, saya lindung di kepala di dalam tu. Bukannya buka terus. Bukan protection kat dalam. Jadi saya sebelum masuk tu, saya buka, saya buat-buatlah tepuk-tepuk untuk acting. Jadi saya masuk, saya sudah ada baju tu untuk saya lindung kepala, dan saya lari tu ke belakang. Sebab tu saya kata ini teknik yang orang kena fikir banyak. Menjadi stuntman harus punya imajinasi yang tinggi. Harus fikir safety dia. Awak jangan harap nak jaga dengan tangan begini saja. Jangan, awak tak tahu permainan bara ni. Kan? Kena angin, dia terbang datang lagi depan. Awak boleh tepis ke? Jadi bila pakai baju tu, kita boleh cepat untuk melindung banyak angle. Berbanding dengan tangan kan, dia boleh lindung banyak angle. Jadi kita boleh pusing-pusing, kita boleh nampak laluan. Dan memang saya tak tengok atas dah. Memang tengok laluan keluar je, bimbang laluan tu pun tertutup dengan api. Sebab rumah yang dibina ni untuk lakonan bukan rumah yang dibina dengan betul. Bukan menggunakan kayu-kayu yang A grade. Ada kayu-kayu yang mungkin kayu-kayu reput. Bimbang kalau saya terpijak, jatuh pula ke bawah. Dah saya stuck kat situ. Memang barbecue aku. Kan? Kan, apatah lagi kalau ada pula papan-papan plywood yang mungkin nipis dan kering, lebih cepat dimakan api. Jadi kemungkinan tu semua kena fikir. Sebab itu laluan untuk keluar tu pun harus awak cek dulu. Kalau kata benda tu terlalu rapuh, perlu tambah papan, tambah dulu untuk pastikan awak dapat track. Tu yang abang cakap tadi, abang patut step tu ada 3. Satu abang dah terus start. Kalau buat 3 tu kemungkinan terbakar. Lambat akan terbakar. Jadi kita kena sedar keadaan keliling, dan kita kena tahu juga dalam permainan api ni apa yang membunuh sebenarnya. Bukan api tu. Asap. Bukan asap. Asap nombor 2. Panas. Bahang. Bahang sebenarnya. Bukan, bahang tu bila panas, dia bantai kat dalam, mencairkan darah. So jantung awak akan merembes
darah yang lebih kuat, dan itu yang boleh pecah pembuluh darah tu. Sebab itu memang disarankan apa-apa hal ambil tawul basah. Kan macam rumah tu akak ambil dan baru kita lalui ke bawah. Supaya sebab asap akan naik ke atas. Asap kedua. Kalau awak terkena asap dulu pun awak boleh collapse because of pengsan. Kan? Itu yang kadang kita pelik, orang rumah terbakar takkan tak boleh lari kan kita fikir, tapi itulah benda-benda macam tu kita tahu kan. Kerana bila awak lari awak terkena dengan asap ke atas. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita kena faham, saya kata kena buat kajian. Seorang stuntman kena banyak buat kajian. Ada rumah yang terbakar apinya yang banyak. Ada rumah yang terbakar asapnya yang banyak. Tengok jenis rumah, mungkin rumah tu daripada kayu ke, daripada batu ke, atau mungkin daripada bahan-bahan yang kita tak tahu, mungkin ada fiber. Bila ada fiber dia terbakar, dia asap yang masuk dulu. Jadi awak kalau nampak asap janganlah lari atas. Itu guna merangkak. Kalau api tak apa, boleh lari atas sebab asap tu belum sampai. Asap tu nipis. Kan? Jadi itu yang kita kena ada pengetahuan, insya-Allah kita boleh buat dengan baik. Okey bang. Baik. Saya nak sentuh sikit ni aspek lakonan. Abang daripada rempit tu kira macam tak disengajakan masuk sebab gantikan pelakon yang datang. Ni macam mana abang maintain belajar watak antagonis tu? Sebab abang sebelum tak pernah berlakon kan? Tak pernah. So antagonis macam mana abang? Inspirasi dari siapa? Sebab saya tengok antagonis abang ni special sikit. Dia macam tenang, tak perlu mimik muka yang nak buat ganas. Okey, ada juga yang sebut ganas. Ada juga, tapi tak terlalu ketara. Tak menjerit, memekik, tak ada kan? Dia macam dia macam tenang, tapi orang nampak jahat lah dia ni. Okey. Jadi sebenarnya macam ni, sebenarnya banyak yang orang mungkin tak tahu, okey, ataupun orang mungkin tahu tapi tidak faham ataupun tidak perasan. Sebenarnya dalam lakonan ini, perkara yang pertama awak kena faham apa itu berlakon. Dan awak kena faham apa itu pelakon. Kalau antara guru-guru saya yang pernah mengajar saya, dia kata sebelum berlakon, apa yang awak buat dulu? Okey, maksudnya yang awak buat dulu adalah baca skrip. Baca skrip. Betul? Jadi dia soal kat saya, tahu tak cara baca skrip? Dia tanya. Jadi kita kena belajar sebenarnya macam mana cara baca skrip. Saya tak boleh cerita kat sini lah. Tadi orang kena bayar yuran masuk kelas aku. Okey. Jadi sebenarnya bila awak faham baca skrip, setelah kita diajar apa semua, baru kita tahu bagaimana melahirkan karakter itu. Jadi saya memang dalam cerita, saya memang cuba menggaya-gayakan. Maksudnya saya tidak nak sama. Walaupun nampak seakan, tapi dia akan lain. Dia akan lain. Antara basic ataupun antara kajian yang saya buat sendiri, yang saya pernah bertanya untuk melahirkan watak, saya bertanya pada doktor. Saya pernah jumpa doktor. Saya jumpa doktor personally. Saya kata dengan dia, doktor saya nak jumpa, saya bukan sakit tapi saya nak berbual. Dia kata okey enggak ni, abang datang waktu saya rehat. Okey baik. Saya belanja minum dan saya berbual dengan dia. Saya tanya, saya nak tanya kesan. Okey, maksudnya macam ni kenapa saya buat macam tu? Pertama kerana awak tahu bahawa orang jahat ini dia ada bermacam-macam lapisan. Contoh ada orang yang dari kecil jahat. Betul, lain karakter dia. Okey, kita kadang-kadang kita jumpa teko-teko tua, teko-teko lama sampai ketua dia pakai baju tak ada lengan. Dia ada baju dia potong kan. Memang karakter dia, makna dia ni memang daripada kecil memang terjal. Aku memang tak suka macam ni, aku pakai macam ni. Ini orang yang lahiriah dia memang degil lah, bukanlah jahat tapi dia degil lah. So orang yang macam ni dia ada karakter dia lain. Ada orang yang berlaku sesuatu hal dalam hidup menyebabkan dia memilih untuk menjadi orang yang jahat. Mungkin kerana dianiaya, mungkin kerana mak bapak dia pernah dibunuh oleh gangster, macam dalam filem lah. Macam Joker kan. Jadi dia ni memilih untuk menjadi jahat kerana berlakunya sesuatu. Orang yang begini karakter dia berbeza. Itu yang mungkin dia psycho, mungkin dia ada satu benda yang dia ada trigger, kan. So kita kena faham. Jadi ini bila perkataan dengan trigger semua ni, dia melibatkan sains. Makna kedoktoran. Macam lahiriah pun begitu, melibatkan darah, gen darah. Ada orang yang dia ni olok-olok gangster. Contoh dia anak orang kaya, anak menteri, nak nampak gempak, dia join geng gangster, dia payung. Gangster pun datang dengan dia 5-6 orang, 20 orang.
Gayanya lain, itu yang dengan rantai emas lah, dengan baju mahal lah. Ini gangster yang memportray diri dia sebagai gangster, nak look like gangster. Kat situ dah berbeza. Okey, 3 situasi yang sudah berbeza, sudah memberi warna pada karakter jahat. Second layernya, apa pengaruhnya? Ada orang jahat yang kaki minum. Maka dia akanlah berlakon macam orang mabuk minum air kan lain. Orang mabuk minum air, Yamseng, apa benda contoh kan. So dia punya mabuk, dia punya cara cakap, dia punya cara gerak tubuh tak sama. Because dia mabuk kerana air. Okay. So doktor ni pun menerangkan juga pada saya. Dia bagi saya 3 contoh. Dia kata orang yang steam isap dadah, Jack mu, orang yang isap ganja dengan orang yang isap ais. Okey, boleh sebut lah dalam ni. Dia bukan pasal dadah, dia bukan pasal ni, bukan pasal narkoba. Ni kan contoh. Ni contoh. Okey. Jadi orang yang isap, yang Jack, yang isap dadah macam kita duduk isap dadah, okey, leg jocok kan, leg steam, lepas tu kita lapar, aku cuit, dah pergi beli makan dah kan. Awak pun tengok pintu, aduh meng, jauh pintu tu meng, gua tak larat nak bangun ni. Lu pergilah ada, lu jangan suruh gua benda-benda yang jauh ni. Dia akan jadi gitu. Okey. Orang yang isap ganja, bila kita dah kena, dah gelak-gelak, dah pam-pam-paman, dah pergi beli mi goreng ada. Padahal angkat jaket pergi, kadang-kadang sampai terlanggar pintu. Okey. Tapi enjoy tu, terlanggar member pakai gelak ni. Kau pintu pun tak nampak dah. Alah, korang ni kan kecoh. Apa ni kau order? Tapi dia jadi macam enjoy tapi dia kata orang yang isap ais, bila kita suruh pergi beli makan lapar, dia akan berdiri depan pintu tu kadang-kadang lama. Kenapa? Sebab dia akan terfikir, macam mana kalau boleh keluar ikut lubang kunci ni? Dia ada punya pengaruh imajinasi, berfikir yang pelik. Halusinasi. Yes, dia ada faktor halusinasi. Pasal dia fokus kat situ kan. Jadi bila macam ni, kalau awak memilih menjadi seorang yang jahat, dah ada tadi first layer tu, ditambah pula awak ada pula pengaruh ini, akan lain karakter awak. Kan, maknanya kalau awak kaki minum sambil cakap tu, awak akan apa. Kalau yang kena ais tu, yang dia akan bercakap, jadi kan, saya ada banyak fikir. Kemudian dia akan ada habit tu lah yang macam bibir kan, dia automatically belum tengah record. Dia akan terganggu dengan sebab ada benda yang dia fikir. Jadi orang yang isap ganja, dia akan itu menurut kajian kedoktoran. Jadi kita menggunakanlah faktor-faktor pengetahuan sampingan ini untuk mewarnakan setelah kita faham keperluan watak dan cerita. So saya jam ni, jangan diikutkan semua ni, nanti jadi salah. Sebab kena belajar dulu cara membaca skrip yang kita tak bolehlah kongsi secara publik, kerana benda tu melibatkan orang-orang yang belajar dan mengajar. Jadi saya kena menghormati bahagian itu. Yalah, macam abang pun buat research pun jumpa doktor kan, bertanya pada profesional pun jumpa doktor. Rasanya tak ada masalah pun. Sebab saya bertanding dulu pun saya jumpa doktor. Jumpa tak? Sebab saya akan tanya doktor, bagaimana paling cepat sakit kalau kita pukul? Bagaimana yang senang patah kalau kita pukul? Saya tanya. Abang kalau superhero, abang ni Batman. Iyalah kan. Gaya pada tapi saya suka ikan bahak. Sebab tu superhero yang paling normal. Kan. Jadi macam pelakon abang inspirasi pada siapa? Idola ke inspirasi? Okey, saya tidak taksub pada salah satu pelakon. Tapi saya suka pada banyak pelakon. Cuma dari segi lakonan dan kepribadian, saya sangat minat pada Abang Imam Manan. Imam Manan. Okey, Abang Imam Manan ni saya suka disiplin kerjanya, adabnya, orang yang sangat tinggi adabnya. Abang Iman dia memang orang yang memang jangan sembarang lah. Dia bukan orang yang garang sebenarnya. Dia tak garang. Dia tak garang. Dia bekerja tu dia betul-betul kerja. Ya, dia bekerja dengan betul dan dia sangat menjaga adab. Jangan kurang ajar. Kalau kita ni budak muda bercakap dengan orang tua, harus bercakap dengan cara yang baik. Saya perasan dia memang tinggi adab. Kalau berkomunikasi kena guna bahasa yang penuh adab. Betul. Tapi kalau
dia okey bang, sebab baru ni pun ada saya wish Ramadan kan. Dia balas dengan baik. Dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang cantik. Ini memang Abang Aiman orang yang sangat beradab. Jadi saya ni orang yang kurang adab. Jadi saya bila dapat duduk dengan dia, saya belajar perkara-perkara tu. Saya belajar macam mana gini, dia akan bertanya dengan saya pun benda yang saya tengok setiap kali nak bertanya saya pun dia akan mencari ayat yang paling cantik, yang paling jelas untuk dia tanya. Komen macam mana kalau awak begini? Dan masa saya duduk dengan dia, percaya atau tidak, saya boleh berbual dengan dia 4 petang sampai pukul 2 pagi. Lamanya. Ya, saya tanya dia bermacam-macam soalan tentang kerja lah, mana tentang lakonan. Dia jawab. Kata maksudnya saya lebih banyak bukannya minta dia, saya lebih banyak memberitahu apa yang saya faham untuk dia mengulas. Alhamdulillah banyak yang dia bersetuju dengan apa yang saya faham. Jadi saya pun lega, yang saya kata tadi, saya lega kerana alhamdulillah saya tak sengaja mendapat ilmu-ilmu yang benar tentang proses untuk membuat watak-watak atau proses bekerja. Bukan kata saya betul bukan kata saya pandai, bukan. Tapi kita dapatlah sumber yang betul. Mana nak buka spana, kalau skru macam ni kau pakai spana ni. Boleh pakai pelayar, tapi dia, pakai spana ni. Dia bukan betul atau salah, mungkin cara lebih baik. Lebih baik. Maksudnya okey, kita dapat ilmu-ilmu yang okeylah, benda ni kalau kita ikut kita boleh dapat. Cakap pasal Abang Mamanan, saya tengok abang ada sparring dengan dia dalam satu drama tele abang. Drama. Boleh abang cerita sikit experience bersparring dengan dia tu? Tapi boleh tak kita ke bahagian part? Boleh? Boleh ke bang? Boleh. Tak ada masalah. Tak payah lama sangat. Okey. Kita ni kalau ada cermin, banyakkanlah guna untuk melihat diri kita daripada kita gunakan untuk melihat orang lain. Ya kan, seko ikan siakap, seko topeko ketulanglah ambil pelam ada pakai mangga, tiba hingga selelok, panaskan kuali, apalagi baringkan dia dalam kuali itu biar sampai agak air dia mengering. Apalagi nilam sos ke dalam ikan siakap, tabukanlah mangga-mangga itu, letaklah hiasan sedikit, dah siap.